nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang jam 6 pagi di South Korea, di Korea Selatan. Pukul 6 pagi. Hari ini penuh dengan salji. Semua tempat ada salji. Tebal saljinya. Di mana-mana ada salji. Di kereta ada salji, di pokok ada salji, di jalan ada salji. Semua ada salji. Tebalan salji lebih kurang dalam 3 ke 6 cm lah. Semalam memang betul lebat salji yang turun. Sangat lebat, dan sekarang kesejukan di sini lebih kurang dalam negatif 1 derajat Celcius. Sangat sejuk. Licin, bahaya. Sangat licin, jalannya licin. Hampir-hampir jatuh. Oke, apa ya berita terbaru? Berita terbaru ialah adun daripada Perlis. Adun Perlis daripada Bersatu telah pun mengisytiharkan dalam kurungan perang kepada MB Perlis sendiri, yang juga adalah merangkap Ketua Bersatu Negeri Perlis. Nampaknya Bersatu sekarang ini ada masalah besar. Di mana-mana ada salji. Salji penuh, tebal. Rumput, salji, semua ada salji lah. Okey, jadi nampaknya Bersatu sekarang ada masalah besar, ada perpecahan besar, ada bakal berlaku banyak perpecahan lah di dalam Bersatu. Okey, so persoalannya sekarang, apa yang bakal terjadi kepada Bersatu pula? Kali ini adun pula yang sudah pun mengisytiharkan melaungkan bakal perang besar kepada ketuanya sendiri, MB Perlis sendiri. Beliau mengisytiharkan akan melawan, kerana menurut beliau sudah pun menerima surat daripada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang bahawa beliau dipilih menjadi exco, bahawa beliau dipilih untuk menjadi exco. Malangnya, setelah diumumkan exco terbaru untuk Perlis, nampaknya Ketua Bersatu Perlis tidak melantik beliau sebagai exco Negeri Perlis. Adakah ini bermaksud bahawa Muhyiddin tidak lagi laku kuasanya di dalam Bersatu? Adakah ini membuktikan bahawa Muhyiddin sebenarnya sudah tidak berkuasa lagi dalam Bersatu? Muhyiddin tiada lagi kuasa dalam Bersatu. Apa tidaknya ketua pun tidak mau dengar cakap dia. Kalau betul adun dari Bersatu di Perlis itu memang sudah pun ada surat yang sudah diberikan oleh Mahyadin Mat Yassin untuk mengarahkan supaya beliau jadi exco Negeri Perlis, dan tidak pula dituruti oleh Ketua Bersatu Perlis merangkap Menteri Besar, itu maksud kata beliau tidak lagi menghormati keputusan daripada Muhyiddin. Jadi lebih baik Muhyiddin letak jawatan lah. Kerana ini membuktikan bahawa memang tak ada lagi kredibiliti Muhyiddin di sana, tak ada lagi pengaruh dan kuasanya di dalam Bersatu. Dan ini bakal menular. Kalau sudah menular, tidak lagi mudah untuk diselesaikan. Jadi lebih baik dia letak jawatan je lah. Yang pasti, perpecahan ini nampaknya menjadi semakin besar. Perpecahan yang pertama, adanya MP-MP daripada Bersatu yang tiba-tiba sokong Anwar. Tapi ini lagi teruk kerana mereka di dalam kalangan mereka sendiri yang tidak bengam dan bergaduh. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang jam 11 di Korea.
Jam 11 sejuk di sini -1. -1 sangat sejuk. Sudah ada salji. Syukur kepada Tuhan karena sudah ada salji, penuh salji sudah ini. Sekarang masih turun salji. Tahu view beli tengok atau tidak, tapi penuh salji. Kereta semua ada penuh salji. -1 sekarang, sekejap lagi -2. Okey, so cerita kita petang malam ini pastinya kegagalan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kalah di mahkamah, kalah teruk di mahkamah, tidak langsung dilayan oleh mahkamah untuk permohonan dia untuk mendapatkan pelepasan bagi dia punya pasport secara kekal. Jadi ditolak mentah-mentah. Kerana apa? Kerana dia ada satu lagi, dia ada kes lagi AMLA, Anti Money Laundering Act. Ada lagi kes dia, di mana kes dia itu melibatkan pengubahan wang haram. Saya pun tidak pasti kenapa Muhyiddin Yassin ini tidak sedar, buat lupa, tak sedar diri bahawa dia itu sebenarnya ada kes. Dia ada kes jenayah di mahkamah sekarang ini. Menurut mahkamah section itu yang menolak, dia sepatutnya memohon untuk sementara, bukan secara kekal. Kenapa? Yakin sangat kah diri itu tak salah? Tapi dengan itu mahkamah mengesahkan bahawa permohonan itu ditolak kerana permohonan itu salah. Tidak sepatutnya permohonan begitu. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sudah tahulah bahawa beliau kalah di mahkamah dan apa yang dilaksanakan itu salah oleh beliau. Jadi pada hemat saya, Muhyiddin Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu ingat apa yang terjadi kepada Najib Razak. Apa yang terjadi kepada Najib Razak ketika waktu dia jadi Perdana Menteri dulu. Masihkah kamu ingat bahawa waktu itu bukan main lagi bising tentang Najib, nak minta macam-macam. Tapi bukanlah geng-geng Muhyiddin yang bising kot. Mungkin waktu tu geng-geng PH yang bising. Tapi kita kena adil lah. Kalau waktu itu orang bising tentang Najib, kali ini adil lah. Dia pun kena bising juga dan tidak patut untuk dia dapat balik dia punya pasport lah. Sedia dulu, kasih selesai dulu semua di mahkamah. Itu belum tahu lagi. Kalau Muhyiddin Yassin kalah di mahkamah dan kena penjara, habislah, memang dah boleh keluar lah daripada Malaysia. Lepas tu yang menariknya lagi ialah tujuan dia untuk minta pasport itu sangat lucu. Tujuan dia minta pasport itu sangat lucu kerana bukan benda yang penting macam mana pun. Dulu waktu Najib mau tengok anak dia beranak di Singapura, bukan main bising lagi seluruh Malaysia. Tapi ini nak pergi bercuti je. Jadi pada hemat saya, hendaklah adil kepada semua. Jadi kalau sudah ditolak yang dulu, sekarang pun tolak juga. Apa pendapat anda? Sila tinggal komen. Dan tadi Suara Rakyat Bergema di channel ini ternyata kalah lagi lah. Yang adakah ini akan tanda bahawa akan banyak lagi kekalahan yang akan dinikmati oleh mereka-mereka yang berkenaan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.